Ayah Gak Yap ni memang fresh sangat-sangat. Ayah Gak Yap ni hampir terjun bangunan dekat mahkamah tu, tapi dia sempat diselamatkan oleh beberapa wartawan kat sana. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share satu kisah yang sangat-sangat menyedihkan dan tragis. Seorang graduan UUM, seorang pelajar yang cerdik pandai dan juga seorang gadis yang cantik telah diragut nyawa dia dengan cara yang sangat kejam. Kes dia ni dulu memang dapat banyak perhatian juga daripada pihak media dan juga beberapa parti politik. Sebabnya si pelaku tadi adalah anak kepada seorang datuk yang berpengaruh di Kedah. Disebabkan bapa dia ni macam ada title, so si pelaku ataupun suspek ni dia macam agak mudah terlepas daripada tekanan hukuman. Tapi bak kata pepatah Melayu, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi di Sungai Petani Kedah pada tahun 2006. Mangsa dalam kes ni adalah Cik Gak Yap yang berusia 25 tahun pada masa tu, dan dia ni merupakan seorang eksekutif pemasaran di sebuah kilang. Cik Gak Yap ni sebenarnya dia baru je graduasi daripada UUM dan dia juga baru je menempuh alam pekerjaan. Even dia ni baru je kerja dekat company tadi, tapi company dia ni telah plan untuk menghantar Gak Yap ni ke Jerman pada seminggu akan datang. Gak Yap ni juga seorang yang sangat aktif dalam bersukan dan dia ni memiliki tali pinggang hitam dalam taekwondo. Gak Yap merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Karakter Gak Yap ni pula dikatakan seorang yang sangat taat pada ibu bapa dan dia ni juga seorang anak yang penyayang. Boyfriend Gak Yap kata sepanjang dia couple dengan Gak Yap, diorang ni tak pernah bergaduh dan bagi dia, Gak Yap ni seorang gadis yang sangat-sangat baik. Pada hari kejadian iaitu pada 14 Januari pada tahun 2006, Gak Yap ni telah teman adik dia untuk pergi berjoging dekat Taman Ria Jaya. Pada hari tu, Cik Gak Yap ni telah memakai t-shirt berwarna kuning cair. Diorang berdua pergi taman tu dengan menaiki motosikal. So bila dah sampai dekat taman tadi, diorang pun park lah motor dia dekat taman yang bambiran tadi. Dan Gak Yap serta adik dia yang bernama Gak Chun pun mulalah jogging. Awal tu tak ada apa-apa pelik yang terjadi, semuanya okey. Disebabkan Gak Yap ni dia seorang yang sangat sukakan sukan, so dia punya stamina dia tinggi. Jadi adik Gak Yap ni dia tak boleh nak kejar kakak dia yang berlari laju ke depan. So adik dia decide lah untuk berjogging perlahan je dan biarkan kakak dia pergi ke depan. Tapi makin lama adik dia dah tak nampak kelibat Gak Yap. Masa adik dia tengah jogging ni, adik dia telah nampak ada satu kereta MPV Nazaria berwarna hitam telah lalu dekat tepi dia. Tak lama lepas tu kereta tadi ni dia patah balik pula. Bila dah sampai dekat hujung track jogging tu, adik dia still lagi tak nampak kelibat kakak dia. So adik dia pun decide lah untuk balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah tu, dia ingat kakak dia dah balik, tapi rupa-rupanya kakak dia tak balik lagi ke rumah. Gak Chun ni pun rasa pelik, sebabnya dia ingat kakak dia dah balik, rupanya tak. So dia naik motor dan pergi ke taman tadi balik. Masa dia tengah cari kakak dia dekat track jogging tu, adik dia terjumpa sebelah kasut Gak Yap dekat tepi jalan dan dekat-dekat dengan kasut tu ada darah. So adik dia dah mula fikir yang bukan-bukan tentang keselamatan kakak dia. So adik dia ni terus pergi tanya guard dekat kawasan perumahan situ. Tapi guard tu cakap maybe tu darah orang lain yang pernah accident dekat situ. So kat sini nampak sangat guard tu macam tak nak ambil point, tak nak ambil kisah. Disebabkan Gak Chun ni dah mula tak sedap hati, dia pun balik ke rumah dan beritahu mak dia yang bernama Lim Kim Nai yang berusia 47 tahun. Selepas dia cerita semuanya dekat mak dia, so diorang pun decide untuk pergi ke balai polis untuk membuat report. Seramai 40 orang polis telah dihantar ke taman tadi untuk mencari Cik Gak Yap. Operasi ni bermula pada pukul 7 malam sampailah pukul 12.30 malam. Even berjam-jam polis ni cari, tapi diorang still tak jumpa Cik Gak Yap. Pada pukul 2.30 pagi, so ada seorang rider ni yang buat report dekat balai polis. Dia beritahu dia jumpa mayat seorang perempuan dekat kelab golf. Bila polis check, memang sah itu adalah mayat Cik Gak Yap. Masa mayat dia dijumpai, ada kesan luka pada bahagian kepala dan leher dia kena kelar. Mayat Gak Yap pada masa tu dalam keadaan yang terlentang di dalam semak dan dalam keadaan separuh bogel. Dia cuma pakai baju t-shirt dia je, seluar memang dah tak ada. Kesan cecair pada bahagian private Gak Yap telah diambil untuk ujian forensik. Sebenarnya Gak Yap ni telah dirogol. Dia bukan je kena rogol, tapi dia juga kena liwat. Selepas suspek tadi memuaskan nafsu dia, kemudian dia telah bunuh Gak Yap dengan cara yang sangat-sangat kejam.
Polis percaya sebenarnya Guy Yap ni telah diculik oleh beberapa orang lelaki yang berada dalam kereta Nazaria yang adik dia nampak petang tadi. Masa buat proses pengecaman, mak Guy Yap ni memang tak tahu tu anak dia. Dia tak boleh nak cam. Sebab dia kata petang tu anak dia keluar pakai t-shirt warna kuning, tapi masa proses pengecaman tu baju kuning tu dah bertukar jadi warna merah. Bila ayah Guy Yap ni mengecam kata tu memang anak dia, ayah dia mula rasa dendam dan sangat-sangat marah pada si pembunuh. Pada 15 Januari pada tahun 2006, polis telah menahan 6 orang suspek. Suspek tadi berusia daripada 20 hingga 40 tahun. Diorang ni sebenarnya pekerja dekat kelab golf tadi, iaitu di mana tempat mayat Cik Guy Yap dijumpai. Tapi kemudian 2 minggu lepas tu diorang ni telah dibebaskan sebab dia ni bukan suspek utama. Dan sampel cecair yang dijumpai dekat private Cik Guy Yap tu pun tak sepadan dengan diorang. Pada tahun tu, family Guy Yap ni memang tak celebrate langsung Chinese New Year sebab diorang ni berkabung dan diorang rasa sangat-sangat sedih sebab pembunuh anak diorang tak dijumpai lagi. Ramai suspek-suspek yang telah ditahan, tapi diorang ni semuanya bukan suspek utama. Setelah setahun kes ni berlalu, polis still lagi tak jumpa tanda-tanda siapakah pembunuh sebenar Guy Yap. 3 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2009, polis telah menahan 3 orang suspek. Salah seorang suspek tu adalah Syahril Jaafar yang berusia 28 tahun. Syahril ni seorang jurujual kereta dan dia ni juga anak kepada seorang datuk yang agak berpengaruh dekat Sungai Petani. Syahril ni sebenarnya dia tinggal berdekatan dengan kelab golf tadi. Dan family Syahril ni juga ada kereta Nazaria, dan ciri-ciri kereta Nazaria yang dimiliki oleh Syahril ni sama seperti macam adik Guy Yap nampak. Selepas Syahril ni kena tahan, family dia telah datang untuk bayar jaminan, kemudian Syahril ni dibebaskan. Sementara dia tunggu keputusan DNA keluar, Syahril ni telah melarikan diri ke Australia. Maksudnya dia telah melanggar syarat ikat jamin dan melarikan diri ke Perth, Australia. Bila Syahril dah sampai dekat sana, dia telah mendapat status penduduk tetap. Setelah 3 tahun kemudian, Syahril ni fly pula balik ke Malaysia. Pada masa ni lah dia kena tangkap dengan pihak polis di KLIA pada Januari pada tahun 2012. Sebelum dia fly balik ke Malaysia, sebenarnya pihak polis ni dah dapat maklumat tahu yang dia akan balik pada bulan Januari. So polis dah tahu yang kata dia akan balik Malaysia tu since November tahun 2011 lagi. So bila dia fly balik ke Malaysia pada bulan Januari tu, polis memang dah get ready untuk tangkap dia. Syahril kemudian telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh. Tapi kemudiannya mahkamah telah menetapkan bahawa Syahril bukanlah pembunuh sebenar. Even air mani dia tu tally dengan sampel cecair yang dijumpai dekat Cik Guy Yap. Dikatakan DNA tadi tu dengan Syahril tak sepadan 100%. Dia macam ada orang pihak ketiga juga yang merogol Cik Guy Yap. So selepas mahkamah putuskan kata Syahril tak bersalah, and then kes ni selesai. Pasal kereta pula, cuma kebetulan je keluarga Syahril tu ada kereta yang sama macam adik Guy Yap nampak pada petang tu. Bila ayah Guy Yap ni dengar keputusan daripada pihak hakim, ayah Guy Yap ni memang frust sangat-sangat. Ayah Guy Yap ni hampir terjun bangunan dekat mahkamah tu, tapi dia sempat diselamatkan oleh beberapa wartawan kat sana. Kemudian kes ni telah mendapat perhatian parti politik MCA. Geng-geng parti politik ni telah membuat kempen demonstrasi di bandar Sungai Petani. Kemudian kes ni telah diambil oleh seorang peguam iaitu Mendiang Karpasing. Kes ni kemudiannya telah dibuka semula dan Syahril telah dihadapkan ke mahkamah untuk dibicarakan. Pada 13 Oktober pada tahun 2014, Timbalan Pendakwa Raya Awam telah memberitahu bahawa padanan cecair DNA tu dengan Syahril adalah 100% tepat. Selepas 4 hari ujian DNA telah dibuat, Syahril ni telah lari ke Australia. Seolah-olah dia macam melarikan diri daripada sesuatu. So macam something fishy sangat. Kemudian bila tiba giliran Syahril ni membuat pembelaan ke atas diri dia, Syahril ni beritahu pada hari kejadian tu Syahril ni beritahu dia kuat seorang lelaki bernama Wayne. Dan dia beritahu Wayne ni untuk dapatkan seorang gadis bukan Melayu. Gadis tadi ni of course lah untuk tempat Syahril ni lepaskan nafsu dia. So Syahril ni beritahu ciri-ciri perempuan yang dia nak dekat Wayne tu. Dia kata dia nak bukan perempuan Melayu dan umur dalam 20-an macam tu. Seperti yang dijanjikan oleh Wayne, dia nampak Guy Yap dekat tempat yang Wayne beritahu. So Syahril ni kata dia fikir Guy Yap tu adalah perempuan yang telah dikirim oleh Wayne. Lepas diorang berdua ni settle main, Guy Yap pun pergi macam tu je lepas dia dapat bayaran daripada Syahril. Syahril kata lepas dia main dengan Guy Yap tu, Guy Yap masih hidup dan dia dalam keadaan yang okey je. Kemudian ayah Syahril iaitu Datuk Jaafar Jamaluddin telah dituduh bersubahat dengan anak dia. Kereta Nazam milik dia tu sebenarnya telah dijual dengan alasan kononnya dia nak beli kereta yang lagi besar. Tapi padahal sebenarnya dia nak lupuskan bukti. Akhirnya pada 9 Ogos pada tahun 2015, Syahril Jaafar yang berusia 34 tahun pada masa itu telah didapati bersalah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kemudian keputusan tadi telah dibawa ke Mahkamah Rayuan oleh peguam Syahril. Tapi keputusan itu telah ditolak oleh mahkamah dan hukuman gantung ke atas Syahril dikekalkan. So family Guy Yap ni macam boleh tarik nafas lega sebab dia orang dah jumpa pembunuh yang sebenar. Ayah dia kata kalau anak dia masih hidup, mungkin sekarang anak dia ada dekat Jerman. Mungkin dia dah jadi seorang yang berjaya dalam hidup dia. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah Cik Guy Yap? Kes ni pun terjadi disebabkan dia jogging seorang diri. Mungkin awal tu memang dia berjogging dengan adik dia berdua, tapi disebabkan
adik dia lambat dan dia ni laju ke depan, so dia berjogging seorang-seorang. So benda ni boleh merisikokan dia untuk diculik ataupun dilarikan. Sebab itulah aku selalu pesan pada video-video aku sebelum ni, kalau boleh korang avoid daripada bergerak seorang diri. Walaupun awal-awal tu korang datang berdua ke, tapi kalau boleh berjalan tu berdua lah, at least berteman. Aku harap dengan video ni boleh bagi pengajaran pada kita supaya kita tak gerak seorang-seorang. Memang sangat-sangat bahaya guys. Even korang pergi jogging ke apa, kita tak tahu. Mungkin ada orang yang kebetulan lalu dekat situ, dia pandang kita, bila dia nampak kita ni seorang diri dekat sana, dia macam terlintas untuk buat niat jahat dekat kita. Kita tak tahu kan. So better jogging ke, kau nak berjalan dekat taman pun at least berdua lah. Berdua, alright? And yeah, that's it for today. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Link dah ada dekat description box. So kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.